mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Untuk Sabtu dan Ahad seperti biasa, kita akan mengupas berkenaan dengan topik tafsir dan taranum, meneruskan pengajian kita setiap hujung minggu. Dan apa khabar diucapkan kepada semua penonton-penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru yang menyaksikan kita walau di mana anda berada. Pastikan berada dalam keselamatan, kesejahteraan, keceriaan dan juga kegembiraan yang berpanjangan. Terima kasih dan terima kasih kerana terus bersama dengan kita. Baik, sidang penonton pada hari ini tanggal 12 Februari 2022 bersamaan dengan Sabtu pada pagi ini, kita meneruskan perbincangan surah Al-Ghafir. Surah Ghafir ayat 76 hingga 78. Bagaimana kupasan perbincangan pencerahan berkenaan dengan 3 ayat yang bakal kita bawakan pada pagi ini. Sebentar lagi kita akan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton semua. Baik, okey, seperti biasa ya, saya maklumkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan, boleh pergi kedua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 03 7726 1603 untuk buat panggilan, dan seterusnya di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 boleh bertanya di ruangan komen, berkongsi soalan bersama dengan kita pada pagi ini untuk dapatkan pencerahan. Dan saya ingatkan kepada penonton-penonton 2 perkara. Yang pertama adalah pastikan soalan anda mudah difahami, dan yang kedua pastikan menggunakan laras bahasa yang baik untuk sama-sama kita dapat fahami dengan sebaiknya soalan yang anda sampaikan dan mudah untuk dijawab oleh ahli panel bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Baik, pagi ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab bersama dengan kita di studio untuk memberikan pencerahan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, khabar selamat baik. Datang ke studio. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, saya bila selalu tafsir dan taranum, memang selalu ditampilkan Ustaz Rozi untuk bersama, dan di antara yang menjadi tarikan itu adalah ketika mana doa itu yang dinanti-nantikan ya. Baik Ustaz, mungkin kita mulakan terus dengan 3 ayat surah Ghafir 76 hingga 78. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda yang dirindui selalu hari ini bergandingan kita. Apa khabar penonton yang dikasihi sekalian? Tentunya kita ditemani penerbit Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, kru di studio, dan kami doakan dengan keberkatan Al-Quran pagi ini semua kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 1259 bagi tafsir pimpinan Ar-Rahman Jakim, ayat 76 dari surah Al-Mu'min atau surah Ghafir seperti yang disebutkan tadi, dan berada dalam juzuk yang ke-24. InsyaAllah sama-sama kita hayati dan kita ambil i'tibar. Kita mulakan dengan tarannum bayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Seterusnya kita ke tarannum Nahawand. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. Seterusnya kita ke maqam ataupun tarannum rast. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca. Mudah-mudahan dapat semua ilmu baru pada pagi ini, iaitu at-tarannum atau al-maqamat yang menjadi sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran. Saya gunakan 3 tarannum sebentar tadi. 3 tarannum tadi. Alhamdulillah. Dimulakan dengan bayati, diakhiri dengan ras. Bayati juga. Silakan Ustaz. Kita punya masa lagi insya-Allah ya. Sila. Baik. Ayat yang ke-76 yang kita terus masuk tarannum nahwan tadi. Ya, kita mula a'udzubillah dengan basmalah tadi, tarannum bayati. Apa artinya sesuai dengan tarannum yang digunakan ya? Masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kekallah kamu di dalamnya, maka seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong, takbur, ialah neraka jahanam. Hadirin rahimakumullah, bagi saudara-saudara kita yang begitu mahir berbahasa Inggeris, ramai yang nak mengenali Islam saya memberikan satu penghormatan melalui tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mafhum dalam bahasa Inggeris, enter the gate of hell to abide eternally therein, and wretched is the residence of the arrogant. Ayat 77. Fasbir inna wa'dallahi haq, maka bersabarlah
wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguh-sungguhnya janji Allah itu menyiksa musuh-musuhmu itu adalah benar. Oleh itu kiranya kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari azab yang kami janjikan kepada mereka, atau kami wafatkanmu sebelum itu, maka tetaplah mereka akan menerima balasan azab, kerana kepada kamilah mereka akan dikembalikan. So Allah Subhanahu wa taala did mention, oh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, be patient. Indeed, the promise of Allah Subhanahu wa taala is truth, and whether we show you some of what we have promised them, or we make you in death, it is to us they will return. Ayat yang ke-78 yang terakhir untuk hari ini. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu, dan ada pula di antaranya yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seseorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan sesuatu mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh Rasul, kerana apabila datang perintah Allah menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil, dan pada saat itu merugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. And Allah Subhanahu wa taala said, we have already sent messengers before you, O Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Among them are those whose stories we have related to you, and among them are those whose stories we have not related to you. And it was not for any messenger to bring a sign or verse except by permission of Allah. So when the command of Allah Subhanahu wa taala comes, it will be concluded in truth, and the falsifiers will thereupon lose it all. Sadaqallahul azim, benarlah kata Allah, firman Allah yang maha agung. Kita melihat daripada terjemahan tadi, kita dapati Masya Allah, tabarakallah, banyak iktibar ya untuk kita ambil. Kerana itu kalau kita lihat dari ayat yang ke-76 ya, yang menyatakan udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, siapa sebenarnya? Malaikat yang menjaga neraka. Jadi pada waktu itu malaikat dengan mengeluh kerana umat pada ketika hayatnya di dunia, mereka itu sombong. Kerana itu di hujung tu para mufassir menyatakan antaranya ya, keluhan malaikat, fabi samathwal mutakabbirin, maka seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka Jahannam. Kenapa ya? Walau malaikat itu tugasnya menjaga Jahannam, bengis rupanya ya. Dan semenjak diciptakan neraka Malik Zabadiyah ini, Allahu Akbar, rasa seram ya. Dia tidak pernah tersenyum ya. Malaikat yang kalau kita uraikan satu persatu penciptaannya sangat unik ya, mungkin masa kita ada sebentar lagi insya-Allah. Lalu malaikat pada waktu itu melihat bagaimana manusia yang diciptakan dengan adanya akal ya, diberi rasul sebagai pemandu, diturunkan wahyu kitab dan terakhir Al-Quran untuk memberikan panduan ataupun dengan izin GPS, tapi mereka masih lagi tidak mahu melihat. Mereka sombong dengan ilmu yang ada pada mereka. Lalu hadirin rahimakumullah, itulah antara yang membawa kepada keluhan malaikat. Saya bila insya-Allah kita teruskan lagi. Ya betul. Ustaz cerita tentang malaikat penjaga neraka, bercerita tentangnya pun dah rasa seram. Ya, bagaimana jika berhadapan. Jadi mungkin kita akan sambung seketika nanti. Ayo Ustaz, kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Baik, terima kasih. Kita kembali bertemu untuk meneruskan perbincangan kita menerusi tafsir Pimpinan Ar-Rahman karya agung dari Syekh Abdullah Basmih yang kita bawakan pada pagi ini. Pastikan mungkin ya ada penonton-penonton yang menyaksikan kita pada ketika ini bersama memegang mushaf pada pagi ini. Boleh lihat pada muka surat 1259 ya, pada ayat 76 dan seterusnya pada bahagian belakang 1260 pada ayat ke-77 dan 78. Boleh bersama dengan kita. Pastikan kita dah letakkan dalam jadual kita setiap Sabtu dan Ahad kita akan bersama untuk perbincangan tafsir dan taranum pengajian tafsir. Kita di studio, anda di rumah, tetapi tetap kita bersama-sama. Baik, sidang penonton, kita kembali kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan tadabbur tentang ayat ke-76. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Saudara Azrin ya. Dan kalau kita lihat lagi kaedah tafsir Al-Quran ini, dia tafsir Al-Quran bil Quran. Kita menafsirkan Quran dengan Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan Al-Quran. Cuba kita lihat ke atas sedikit, iaitu ayat 71 ya. Apa Allah Taala sebut pada ayat 71? Mafhum kata Allah ketika belenggu dan rantai dipasung di leher mereka sambil mereka diseret ya. Idhil aghlalu. Jadi keadaan leher itu dipasung, diheret. Ketika itulah malaikat kata, masuklah dalam neraka Jahannam ni. Ya. Hadirin rahimakumullah, dan dibaca bersekali jika kita ada Al-Quran, boleh buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar sebelum surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ya. Ayat yang ke-71 juga. Ini cantik dan indah. Quran ini penuh dengan keajaiban, full of miracle dengan izin. Saya minta izin untuk membaca dengan taranum juga insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Ketika itu, and those who disbelieve will be driven to hell in groups. Masya Allah. Mereka akan dibawa, diseret, ditolak, ditarik, didorong dengan segala macam cara. Kerana pada waktu itu mereka yang menolak kebenaran ini tak senang untuk nak ikut malaikat Malik Zabaniyah dan malaikat-malaikat yang berada di bawah seliannya. Tak nak masuk. Siapa nak masuk dalam neraka? Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Biar tahu jangan keliru, manusia yang punya akal yang waras ketika melihat api yang marak, ya, tak kisahlah api itu membakar ataupun dibakar, unggun api yang sangat dahsyat itu, jika ditawarkan kepada kita yang punya akal waras ini, ya, waras saya sebut lagi sekali ya, tentu sahaja kita akan menolak daripada memasukinya. Ya, betul. Tapi malaikat dia ada tugas Azrin dan semua. Jadi malaikat tidak akan pernah menolak, ya. Ustaz, tak kesiankah malaikat tu dengan kita? Ini yang kata tadabbur itu. Malaikat sangat kesian dan sangat sedih. Itulah keluhan yang keluar, fabi samathwal mutakabbirin. Kamu ini ego, sombong, arrogant ya. Kamu dulu di dunia kamu tolak kebenaran, kamu tolak Rasul, kamu tolak hujjah, kamu tolak segala bukti kebenaran yang hadir di sekeliling kamu. Hari ini kamu terpaksa tidak untuk merasakan azab, dan kami melakukan tugas kami. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-77 itu, ini adalah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala, benar ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada Nabi apa doa yang dia nak minta untuk umat. Satu ketika dahulu para anbiya mursalin mohon kerana keterlampauan umat itu bersikap terlalu takbur dengan Allah. Ya. Lalu mereka dibinasakan. Tapi beda dan aneh dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang menonton dan kita semua dengar saja nama Nabi ya, dengan izin ya, alert, macam ada elektrik macam ada charge tu ya. Jadi cepat menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi kita tak mohon kerosakan. Nabi kita tidak memohon kebinasaan. Nabi kita tidak mohon azab diturunkan. Aneh atau tidak? Apa yang Nabi kita mohon? Nabi kita mohon agar mereka diberi hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah,
berilah hidayah, petunjuk, ya, jalan yang mereka boleh lihat ini kebenaran kepada kaumku, sesungguh-sungguhnya mereka tidak mengetahui. Kerana ayat 78 itu janji Allah bahawa mereka yang telah dahulu ketika Nabi menyampaikan kebenaran mereka tolak kebenaran, ya, mereka akan menerima azabnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi diperlihatkan kepadamu, iaitu kepada siapa? Nabi SAW, apa yang kami janjikan ataupun kami wafatkan kamu sebelum itu, ya. Jadi Nabi SAW ni dah lihat azab Allah SWT ketika mana dibukakan hijab kepada baginda. Ada dalam riwayat antaranya ketika berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, dan hari ini Rejab. Berapa Rejab hari ini? Hari ini berapa Rejab? Kaedah saya aja mudah aja, ya. Nak tahu berapa Rejab ialah kita tolak 2. Hari ada kaedah, Ustaz? Ada kaedah ada. Sebab kita tengok Rejab masuk bila. Ya. Jadi 12 hari ini, okey, tolak 2. Maknanya 10. Jadi 10 Rejab. 10 Rejab. Dan saya nak ambil kesempatan ini dengan izin penerbit dan semua Azrin, kesempatan hari ini untuk alhamdulillah tabarakallah, ya, saya nak ucapkan sana helwa, selamat menyambut ulang tahun kelahiran kepada adinda saya, iaitulah Nabil Fatir bin Ash'ari, ya, ulang tahun kelahiran yang ke-25 tahun alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Dan kita doa supaya umurnya panjang, diberkati dengan kesihatan, keafiatan, hidup yang penuh dengan keceriaan, bahagia, ya, diberikan rezeki yang halal barakat, melimpah ruah, serta pasangan yang mukminah, salihah, serta zuriat yang semua taibah, dan hidup dalam keadaan saadah hinggalah ke syurga dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi selalu beliau bersama-sama. Di hari ini ada tugasan penting. Kita doakan dipermudahkan. Baik. Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat lagi, ya, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajak umat itu, ya, untuk mereka tidak akan pernah lalai maupun rugi. Dan Nabi memohon sebentar lagi, ya, satu perkara yang akan bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Benar. Silakan. Saya pun sebenarnya ada benda yang tertanya-tanya yang saya cuba timbulkan kepada Al-Fadhil Ustaz, tapi tak apa, saya bawakan dulu emosi dan kerisauan itu. Sebelum saya tanya kepada Ustaz, kita beri ruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik sidang penonton, melihat kepada terjemahan ayat ke-76 menyebutkan tentang masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kekallah kamu di dalamnya, maka seburuk-buruk tempat kembali bagi mereka yang sombong itu adalah neraka Jahannam. Jika kita perhatikan pada ayat ke-76 sebentar tadi, mungkin ada di antara kita yang sudah membaca berulang kali lebih daripada 10 kali, 20 kali sedang membaca ataupun telah membaca ayat tersebut. Tetapi yang menjadi kerisauan dan timbulnya satu tanda tanya dalam diri kita adalah kenapa lebih daripada 20 kali kita membaca tetapi tidak pernah sekali pun menyentuh hati saya dan juga sidang penonton yang menyaksikan pada ketika ini. Mungkin ada silap di mana-mana. Jadi mungkin itu kita boleh tanya kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahannya, kenapa selalu dibaca tetapi tidak pernah menyentuh pada hati. Ustaz, silakan sebelum masuk pada ayat ke-78. Insya-Allah. Kenapa ya yang bertanya Nurul Hidayah Saifuddin? Kenapa? Ataupun Da'i Azrin sendiri yang bertanya, kenapa? Yeah. Hadirin rahimakumullah, kenapa? Jawab yang sangat-sangat best ialah diri kita terasa. Ada rasa kat situ. Zauk itu rasa. Feeling good. Kita rasa kita bagus. Kita rasa kita elok. Kita rasa kita tak salah. Kita rasa kita sempurna. Sebab itu
ketika diuji kita akan sebut kenapa aku, kenapa saya. Lalu kita sambung dengan sepotong frasa ayatnya, apa salahku, apa dosaku. Ya. Hadirin rahimakumullah, manusia senantiasa tak sedar diri. Ya. Jahulah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran satu perkataan untuk manusia. Manusia itu jahil, sombong. Sebenarnya dia tahu, tetapi dia buat-buat tak tahu. Mungkin terlupa. Ya. Kesalahan yang dilakukan terlalu banyak hingga mengaburi kebenaran dan menjadi benteng kukuh terhadap kesombongan yang tak dapat dipecahkan dengan keikhlasan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Apa kita kena buat sekarang ini? Kerana itu disuruh kita fa'tabiru. Ya. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika hari ini kita cerita tafsir tadabbur ini, Allah Taala tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kamu tidak menjadikan Quran itu cerminan kamu, reflect kepada kamu? Tadabbur ini ialah reflection. Ya. Satu cerminan semula, kamu baca, kamu lihat, kamu buat atau tidak. Itu Quran. Jadi bila kita baca tu tak tersentuh kerana mungkin kita tiada guru, mentor. Kita tiada guru yang mursyid. Apa beza guru biasa, guru mursyid ini apa beza? Dia guru mursyid ini yang menunjukkan kepada kita bukan sekadar tunjuk begitu, tidak. Tapi pegang Azrin, tuntun Azrin, papah Azrin hingga lihat ini, lihat ya. Bahkan ada guru kita yang benar-benar mahukan kita itu memahami sungguh-sungguh, dipegang kepala kita, leher kita diusap ya. Anakku, lihat ini kebenaran. Itu akan sampai daripada mata ya, ke telinga hingga ke dalam kalbu kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan untuk tadabbur sedikit berkenaan dengan ayat ke-78 dan sebelum kita buka soalan untuk penonton-penonton. Ustaz sudah bersedia untuk menerima soalan? InsyaAllah bersedia. InsyaAllah sudah bersedia, dan sedikit ayat 78 untuk tadabbur. Silakan. Pada ayat yang ke-78 ini ya, Allah Subhanahu wa taala ingin kita berfikir bahawa kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah satu benda yang baru. Nabi kita dia tahu. Ya, kalau kita tengok Allah Taala firman untuk Nabi ke? Betul, memang untuk Nabi. Tapi yang sedang membaca siapa? Kita. Jadi kita patut tahu, Nabi ni bukan dia seorang-seorang aja. Sebelum-sebelum ni pun ada nabi-nabi dan rasul-rasul. Kerana itu, kalau kita lihat, tiada satu kaum pun yang Allah Subhanahu wa taala biarkan lalai, melainkan Allah utuskan kepada mereka dari sisi Allah rasul ataupun nabi ya, yang membawa risalah. Antara buktinya ialah kalau kita lihat dalam surah Fatir, surah Fatir ayat yang ke-24 ya, Allah Taala menjelaskan. Izinkan saya bacakan ayat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tiada ada satu umat pun, tak ada satu umat pun kata Allah, melainkan telah lalu padanya, iaitu umat itu. Siapa? Pemberi ingat, iaitu Rasul yang mana punya tugas membawa kebenaran. Jadi hadirin rahimakumullah, ada yang diberitahu Rasul itu nama-nama mereka. Kita tahu 25 Rasul. Ustaz, ada lagi nama-nama mereka itu? Antaranya Nabi seperti Uzair ya, dan sebagainya. Ada yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi orang salih yang Allah Ta'ala beri kedudukan istimewa. Hatta wanita sekalipun. Antaranya siapa? Maryam, hingga ada surah yang nama surah tu Maryam. Siapa lagi? Antaranya Dzulqarnain. Siapa lagi antaranya? Luqman. Baik. Dan ketika Allah mengisahkan para Rasul itu, Allah kisahkan sekali ujian kepada mereka, nikmat kurniaan kepada mereka. Siapa tak kenal Nabi Allah Musa ya, derita dibuang negeri hampir 10 tahun ya. Nabi Allah Yunus alaihi salatu wasalam sampai ditelan ikan
yang besar, ikan Nun atau Hud ya. Nabi Allah Hud pemimpin kaum 'Ad dan sebagainya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala ya, semua rasul itu tidaklah menyampaikan benda yang bukan-bukan. Dalam bahasa yang lain, benda yang berbentuk dengan izin fake, tipu. Benda tak betul, tak ada. Melainkan yang mereka sampaikan itu, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan dikasihi sekalian, adalah kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hujung ayat itu tadabburnya apa? Rugilah ketika mana orang-orang yang mendengar kebenaran itu mereka hendak membatalkan kebenaran tersebut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz untuk tadabburnya. 3 ayat 76 sehingga 78. Baik, talian panggilan sudah pun dibuka bagi penonton-penonton yang ingin buat panggilan, dan jom kita lihat soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk kita membuka persoalan pada hari ini. Baik, kita lihat dari sahabat kita Al-Ali Ali, katanya Assalamualaikum. Pada ayat 76 surah ini dinyatakan tentang orang yang sombong disuruh masuk ke dalam neraka Jahannam melalui pintu-pintu neraka. Soalannya, bagaimanakah cara ahli-ahli neraka masuk melalui pintu-pintu tersebut? Adakah mereka dipaksa atau masuk dengan keadaan sukarela? Terima kasih diucapkan kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya pagi ni bukan hanya sekadar sejuk dalam studio ini, tapi sejuk dengan soalan Al-Ali Ali ni. Jadi bila dia tanya macam mana cara ahli neraka masuk, betul juga ya. Soalan itu sangat menggerunkan sebenarnya. Ikhlas saya nyatakan, saya tak pernah lihat satu. Hatta mungkin orang ada yang datang dalam bentuk mimpi-mimpi mereka. Tetapi ketika belajar berkenaan dengan neraka ini, Allahu Akbar, saya takut sebenarnya. Kerana Allah sebut di kalangan mereka itu yang wajah mereka ditarik dalam keadaan tertiarap ke dalam neraka. Mereka tidak mahu masuk neraka. Ada yang disebat, ya. Tangan-tangan mereka dibelenggu, kata Allah. Leher-leher mereka dipasung. Itulah cara yang Allah gambarkan, yang kita tak tahu sebenarnya. Bukan kita takut dengan neraka itu, kerana neraka itu adalah makhluk Allah juga. Tetapi yang kita tak mahu ialah seperti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa karramallahu wajhah sebut, aku tidak mahu menjadi hamba yang penakut. Bila anak-anak murid dia tanya siapa Amirul Mukminin, hamba yang buat ibadat kerana hamba itu takut neraka, sedangkan neraka itu sendiri adalah makhluk Allah. Aku juga tidak mahu menjadi hamba yang tamak buat ibadah kerana nakkan syurga, sedangkan syurga itu juga adalah milik Allah, iaitu makhluknya. Habis tu para anak murid dia tanya, bagaimana kau mahu wahai Amirul Mukminin? Aku mahu diriku dan kamu semua jadi hamba Allah yang menyembah Allah kerana rindu, kerana kasih, kerana sayang, kerana syukur terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, kerana mengharapkan untuk kamu melihat keagungan Allah. Neraka itu tempat dihimpun sang penderhaka. Nakkah kita duduk di kalangan mereka yang tidak mahu mendengar peringatan yang dibawa oleh Nabi yang sayangkan kita? Berubahlah mudah-mudahan untuk saya dan semua. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan emosi itu kita bawakan. Baik, dan kita ada pemanggil di talian. Kita dengarkan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azrin dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan soalannya tuan. Ya, soalan saya begini, Wagasalah. Ya, sihat alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Dalam ayat ke-76 ini Ustaz dah dijelaskan tadi, Ustaz pun dah terangkan tafsirnya. Cara aku semua dah hadir tadi. Jadi Ustaz, soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang saya lah, contoh saya sendirilah senang. Kadang-kadang kita ni dengar, faham, tapi
sukar untuk mengikut 100% apa yang disarankan dalam ayat Al-Quran. Contoh yang Ustaz sebutkan tadi, itulah balasan orang-orang yang sombong dan takabur. Soalan saya, apakah kita ini tidak boleh mengikut secara 100% apa yang disebut dalam ayat Al-Quran itu? Contohnya sekarang dugaan begitu kuat Ustaz, dengan apa yang kita lihat, kita dengar berbagai-bagai masalah, dan kita kadang-kadang terpengaruh juga dengan apa yang dugaan yang ada di depan mata kita di hujung di akhir-akhir zaman ini Ustaz. Jadi apakah kita juga, saya juga tergolong dalam golongan yang dikatakan sombong dan takabur dalam ayat maksud ayat ke-76 ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Omar. Wah, soalannya. Jadi kita redakan seketika, kita berehat dahulu, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Peringatan demi peringatan sampai dan hadir pada kita, tetapi tidak ada telinga yang cuba mengambil sesuatu yang cuba disampaikan. Nampak baik, seperti mana sudah pun termotivasi, tetapi sebenarnya hanya lalu di bahagian telinga sahaja, masuk daripada telinga kiri keluar ke telinga kanan tanpa singgah ke dalam hati sebarang peringatan yang diberikan. Itu yang menjadi keresahan pada kita ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditanya kepada kita, adakah datang kepada kamu mereka yang beri peringatan kepada kamu? Lalu kita akan jawab, ya ada, tetapi kenapa kamu tidak ambil peringatan tersebut? Kita akan jawab, sebenarnya di atas dunia saya ingatkan itu hanyalah sekadar mainan, tetapi pada hari ini barulah kami sedar apa yang disampaikan adalah benar belaka. Itu yang patut kita perhatikan pada hari ini. Baik sidang penonton, ayuh sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga semua beroleh manfaat. Ayuh tinjau soalan-soalan dan jom saksikan. Kalau tak dapat lihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3, siaran secara langsung. Baik, Al-Fadil Ustaz Rozi. Tadi sahabat kita Tuan Omar Abdul Majid, dia tanya soalan berkenaan dengan, dia kata tengok pada ayat ke-76 itu, adakah sifat itu ada pada kita dan bagaimana mereka yang sombong dan takabur itu Ustaz. Silakan. Allahu Akbar. Terima kasih Tuan Haji Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ni terasa hebat lah, ya. Tahu banyak benda, kita rasa kita elok kerana kita belum pertimbangkan rasa kita itu dengan hakikat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu apabila disebut perkataan takabbur tersebut, ya, kita lihatlah diri kita, kadang kita rasa kita ni hebat, bagus. Ya, kat mana bagus kita tu? Iblis dahulu pun dia tak pernah, mungkin pada waktu itu dia, zaman itu, masa itu, satu keadaan dia nak jadi makhluk yang mempertikaikan hukum Allah pada menyatakan yang ini lebih mulia dari yang itu. Ya. Kerana iblis juga ada akal, pintar dia. Ya. Tak pintar, tak adalah rencana dia nak rosakkan kita, Azrin dan semua yang sedang menonton. Lalu apabila diperintahkan usjudu di Adama, sujudlah kamu semua dekat Adam. Fasajadu, semua sujud. Illa iblis. Iblis tak mau sujud. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, ya, kenapa yang menegah engkau? Apa yang menegah engkau daripada sujud? Dia kata, ana khairun min. Aku lagi bagus pada dia. Kenapa aku perlu tunduk pada dia? Ya. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku daripada api neraka. Api neraka pula, ya.
Itu satu benda yang terlintas di fikiran saya tadi. Kau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Dia seperti menyindir. Kau ciptakan dia daripada tanah. Aba, kata Allah dalam suratul Baqarah kembali. Dia itu sombong. Aba tu dia ingkar. He refused. Dia tak nak. Tapi yang kedua itu lebih melampau. Wastakbara, dan dia besar diri, sungguh sombong. Wa kana minal kafirin. Dia jadi orang yang kufur di kalangan mereka yang kufur. Kufur ni ada dua. Satu kufur nikmat, satu kufur syariat. Kadang bila kita hujah dengan orang, kita lupa di situ ada kesombongan kita. Bila kita kata kalau tak boleh lawan hujah saya, jangan bagi apa-apa pandangan, apa-apa nasihat. Ikut saja apa yang saya suruh. Hujah iblis itu juga kadang-kadang dipakai oleh manusia dengan menyatakan aku betul. Ini hujah, logika, akal. Tapi hakikat yang Quran sebut melalui lisan Nabi SAW, kamu sombong sebenarnya. Yang bergelar ustaz, tuan guru konon yang duduk di tingkatan meletakkan mereka pada satu kultus yang tertentu dalam agama. Rendahkanlah diri saya dan kalian semua. Kita tak punya apa-apa pun depan Allah Subhanahu wa taala. Hatta Azazil yang ibadahnya 1000 tahun itu pun ketika disuruh sujud kepada Adam masih menggunakan akal, logika dia mempersoalkan Allah. Istighfarlah sebanyak-banyaknya, astaghfirullah. Jawapan kepada Cik Omar Abdul Majid, adakah kita tergolong? Ya mungkin, tetapi mohonlah ampun agar Allah keluarkan kita kepada golongan yang khusyuk, tawaduk, rendah diri. Ingat kita adalah hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Wallahu alam. Saya zahir dan jiwa saya terdiam bila mana dengar jawapan dari ustaz berkenaan dengan iblis yang beribadat 1000 tahun pun akhirnya ingkar. Dan bagaimana dengan kita? Baik, sedang penonton, saya tinggalkan itu dahulu. Kita ambil soalan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana? Cik Zed daripada Aitam Filipina. Oh, Cik Elias, silakan soalannya tuan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Rozi dan juga Adai Azrin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan soalan soalannya. saya begini, bagaimanakah cara untuk mengelakkan daripada sifat sombong dan takabur? Kita takut akibatnya takut diseret oleh malaikat dan diseret ke neraka. Bagaimana cara? Dan soalan keduanya, setelah diberi peringatan, diberi risalah, kita ada Quran, ada hadis, tapi masih lagi sifat sombong dan takabur masih melekat kuat di hati kita. Adakah disebabkan hati yang berkarat ataupun dosa-dosa yang berlipat kali ganda dalam diri? Bagaimanakah untuk menyucikan hati tersebut? Adakah ada satu pengajaran, satu ilmu khusus untuk pembersihan hati ini? Minta pencerahan daripada Ustaz Muhammad Rozi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dua soalan cara nak elakkan sombong dan penawar bagi hati. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Cik Elias. Dia macam mana cara? Dia ada banyak. Dua-dua soalan tu hampir dekat. Dua-dua soalan tu minta cara. Kita boleh buat cara yang pelbagai. Apakah salah kalau kita merenung perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Allah kurniakan khazanah langit dan bumi. Bukalah mana-mana kunci daripada kami berikan kepada kamu khazanah itu akan pintu langit dan bumi. Ambillah sebanyak-banyak yang kamu ingin. Tidak, Nabi tak buat. Nabi tunjuk izzah Islam itu untuk puak-puak yang kafir tunduk. Akan tetapi ketika bersama dengan orang mukmin, Nabi yang menundukkan diri. Lihat saja perlakuan Nabi ketika bersama dengan Ahlus Suffah. Ini cara dia. Ketika bersama dengan Ahlus Suffah, Nabi tak pakai jubah izzah, jubah keagungan. Nabi tak pakai. Nabi pakai jubah dia yang koyak rabak, bertampal-tampal dengan
pelbagai jenis warna, benang dan sebagainya. Hingga Ahlus Suffah, mereka yang susah ni duduk dengan Nabi, ya, mereka membedakan jubah mereka, baju mereka dengan Nabi. Hingga kata mereka, koyakan daripada baju Nabi itu lebih banyak daripada apa yang ada pada baju dan jubah mereka. Kita buat tak benda tu sebenarnya? Kita rendah tak diri kita? Ada tak satu ketika kita berjalan, kita tak nak pakai slipper, kasut, ya, atau alas kaki apa sahaja? Kita rasakan tanah tersebut yang mana akan menghimpit kita nanti dalam kubur. Ataupun hadirin rahimakumullah, kita lihat perlakuan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah. Satu ketika Sayyidina Umar buat satu lubang, masuk duduk dalam tu Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ambil satu rotan, ya, taklah besar mana pun, itu nama belantan, rotan. Dia pukul sikit diri dia, dia pukul belakang dia. Jadi para sahabat lalu, ya, para sahabat lalu tanya, ya Amirul Mukminin, ya, kenapa buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Dia kata, aku nak rasa, ni dah cara aku nak rasa bagaimana aku yang jadi khalifah ni, jadi pemimpin umat ini, ya, adakah aku rasa sakit dengan rotan yang aku sendiri, rotan tubuhku? Aku tak tahu bagaimana mungkar dan nakir, soalan mereka dan azab kubur yang amat dahsyat. Jadi ada cara dalam bentuk praktikal, ya. Seperti juga Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, radhiyallahu taala anhu ardah. Apa dia buat? Dia suka duduk di atas tanah tanpa alas. Kita ni kadang-kadang sombong, bukan orang lain lah, saya nak duduk ni cari tempat bersih, kan. Kita begitu kita. Tapi Sayyidina Ali tak sengaja, dia tadi tanah, tapi tanah itu sa'idan tayyibah, debu yang baik dan elok, ya, dia duduk. Hingga Rasul mengenakan dia Abu Turab, bapa tanah. Karena suka duduk sangat. Bila ditanya kenapa, kata dia ini yang menyebabkan kita di dalam ni terasa, ya Allah, aku ni nak dibandingkan Ali bin Abi Talib, ya. Dia kata apa? Aku tidak mahu diriku lupa asal usulku daripada tanah ini dan kepadanya aku akan kembali. Dan soalan kedua, ada ilmu tak nak belajar? Kan? Cik Ilyas tadi tanya. Ada. Namanya ilmu tasawuf. Ta-sad waw fa. Tasawuf. Setengah orang yang tak faham ilmu tasawuf ni, dia tuduh macam-macam ilmu tasawuf ni. Datang daripada macam-macam. Buddha lah, ya, daripada Yunani lah. Itulah ilmu tazkiyatun nafs, iaitu penyucian jiwa, ya. Dan antara kitabnya yang dikarang, ya, dalam dunia Melayu ni mudah, Penawar Bagi Hati. Tapi carilah guru, murabbi yang mursyid, ya, yang ulama itu ialah ulama akhirat, bukan sekadar ulama dunia, ya. Dia bawa jalan kita itu hingga kita buang keegoan, hadirkan ketulusan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu dua, ya. Yang pertama berkenaan dengan cara nak elakkan sombong tersebut, dan yang kedua cara nak menyucikan hati, penawar bagi hati. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Rozi Rajab dan Dai Azrin. Ya tuan, siapa di sana? Haji Sukenon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedai Johor. Oh, silakan soalan tuan. Persoalannya saya nak tanya Ustaz, Baik. dalam ayat 76 tu Allah Ta'ala mengatakan orang yang sombong, angkuh, kufur dan tak nak dengar nasihat, walaupun dah dibagi amaran, dibagi rasul dan siapa juga untuk mengamalkan supaya jangan bersikap angkuh. Persoalan saya Ustaz, adakah Allah Ta'ala ini tidak memberi keampunan atau kemaafan kepada mereka? Maknanya dia akan masuk dalam neraka jahanam. Ataupun adakah dia diampunkan nanti bila dia dah masuk ampun ke, ataupun sebelum masuk dia kena ampun? Sebab kita tahu Allah Ta'ala tu maha pengasih, penyayang dan pengampun. Itu saja soalannya pagi ni Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Tukinon berkenaan dengan diampun ataupun tidak dosa sombong dan takabur. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saya minta maaf Tuan Haji Tukinon, saya ketawa itu bukanlah saya menyindir soalan, tak. Saya ketawa tu sebab saya tengok diri saya sendiri yang nak jawab ni. Uthman Taha, Syekh Uthman Taha yang menulis khutat Al-Quran,
ketika ditanya kepada dia macam mana pengalaman dia menulis Quran, jawaban dia ialah ketika aku menulis ayat-ayat yang cerita tentang rahmat, syurga, nikmat, laju. Aku tulis laju khat tu. Tapi ketika sampai pada azab, cerita pasal penalti, ya, cerita pasal neraka, tangan aku ni seperti berat. Kadang-kadang berpeluh aku nak tulis. Itu nak tulis ayat. Kemudian kita baca tadi, sampai tak dalam ni? Sekarang ni kita nak hayati, nak empati betul-betul. Kenapa? Cerita ampun-ampun, diampun atau tidak? Allah Ta'ala ni namanya At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Namanya Al-Ghafur, yang maha mengampunkan. Namanya Al-Afu, yang maha memaafkan. Wahai hamba Allah, Muhammad Radhi dan semua, mohonlah ampun dengan Allah. Allah akan ampunkan. Walau sebesar dahsyat mana pun dosa. Syirik tu orang kata Allah tak ampun. Tapi jika dia balik kepada Allah, bertaubat kepada Allah, la usyriku bika syai'a, aku tidak akan dan tidak mau lagi ya Allah untuk syirikkan dengan engkau ni walau sesuatu. Aku taubat, ya, taubat. Allah terima. Yang kata tak terima ni hingga akhir hayatnya. Nyawa dah sampai kerongkong, tak boleh dah, ya. Matahari naik daripada sebelah barat, tak boleh dah. Tapi kita solat subuh tadi, kita tahu mana timur, mana barat, ya. Matahari naik, ya, di arah depan kita, tu barat. Habis dah tutup. Selama tempoh itu, Allah masih lagi bagi peluang. Hatta sekarang ni kalau Azazil, kalau Iblis, ya, mau pergi sujud kepada kuburannya Adam, Allah terima taubat dia. Tapi itulah manusia, ya. Atas sebab itulah Nabi motivasikan umat. Nabi kata, manusia ni tidak pernah sunyi. Guru kami sebut, al-insan, la yusamma al-insan, tak dinamakanlah manusia tu insan illa binisyanihi, kecuali dengan sebab dia terlalu lupa asal usul dia. So bila dia ingat asal usul dia, dia balik kepada Allah. Dia buat salah, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang buat salah ialah orang yang bertaubat. Jomlah kita bertaubat. Kerana Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, kata Allah, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wallahu a'lam. Taubatlah dengan sebenar-benar taubat, yang mana walaupun sebesar mana pun kesilapan, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar taubat pasti akan diampunkan. Dan tadi, ya, menjawab kepada persoalan sombong dan takabur, bagaimana bermain dalam jiwa kalau sentiasa masih lagi ada di dalam dada, pasti kehidupan akan sentiasa sengsara dan rasa sentiasa tidak cukup dan tidak punya apa-apa. Baik, sedang menonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz terus bersama dengan kita, kembali duduk di meja perbincangan untuk meneruskan tafsir dan taranum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat ke-76 hingga 78. Sebelum kita teruskan, saya teringat satu kata-kata yang menyebutkan manusia ini terkadang kala dia berasa dia hebat, tetapi dia terlupa satu perkara. Hebatnya manusia di atas dunia adalah kerana Allah menutup aibnya. Jika aib manusia tidak ditutup, nescaya tidak akan
kedengaran kegembiraan dan senyuman, sebaliknya mendengar hanya tangisan, masing-masing memikirkan bagaimana nasib dan keadaannya yang sangat memalukan. Allah tutup aib sebenarnya. Jadi apa nak sombong, apa nak takabur, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo jadi hamba Allah yang taat. Baik, jom kita teruskan. Kita nak ambil soalan dari sahabat kita di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nur Dahlia Biru. Kita lihat soalan dia. Assalamualaikum Ustaz, katanya ayat ke-77. Apakah maksud kami wafatkan pada ayat ini dan siapakah yang Allah wafatkan itu? Mengapa digunakan perkataan wafat dan tidak kepada mati? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. 77 perkataan wafat. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalan Nur Dahlia Biru, Nur Dahlia Biru. Ayat 77 ya. Nombor 1 saya nak jawab soalan nombor 2. Kenapa guna perkataan wafat tidak kepada mati? Yeah. Sebenarnya wafat, mati itu maksud yang sama, iaitu putuslah nyawa. Hilanglah roh dari badan, ditanggalkan. Jasad balik ke tanah badan manusia. Roh kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudahan kembali itu kepada rahmat, bukan kepada azab. Ya. Tapi dunia Melayu ni dia ada beza dia. Sebenarnya betul dalam bahasa Arab pun ada beza, tapi panjang syarah dia. Saya permudahkan aja. Tapi dalam bahasa Melayu ni kalau sebut mati tu macam kasar sikit. Kan? Jadi dia sebutlah wafat, Rasul wafat. Sebut mati pun tak ada masalah. Cuma janganlah sebut mampus. Tu sangat tak ada adab lah, kan. Tapi orang Kedah dia lain. Gurau lah sikit kot pagi ni kan. Nampak serius ketat sangat kita. Orang Kedah ni dia punya mesra dia sampai ultimate mesra, dia keluar perkataan mampus lah. Dia kata dia kata Da'i Azrin hari ni segak nak mampus. Tu dia. Atau dia kata abang kameraman kita ni hari ni dia mai awal bagi tumpuan. Rajin nak mampus. Rajin pun nak mampus. Itu dah kira habis metal. Habis metal. Okay, balik pada soalan tadi ya. Kenapa dikatakan kami wafatkan ya? Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi kita, azab itu kami boleh pertontonkan kepada engkau, ya. Waktu engkau ada hayat ini, sebelum kami wafatkan engkau boleh lihat dah. Mereka akan hadapi satu bencana yang kami akan tunjuk agar bukanlah terubat hati Nabi. Nak bagi tahu janji kami itu benar. Engkau merayu kepada kami, bukan kami tidak kabulkan rayuanmu, ya. Ada yang kami kabulkan, tapi ingat janji kami benar, ya. Kerana itu Nabi sujud dalam syurga nanti. Ketika dah masuk syurga, Nabi sujud tak bangun-bangun hingga akan Allah firman pada Nabi, bangunlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bangun. Syurga bukan tempat untuk ibadat lagi, syurga tempat terima balasan. Bukan tempat beramal lagi. Tapi Nabi kata, aku tidak akan angkat kepalaku, ya Allah, sehingga engkau keluarkan semua umatku daripada dalam neraka hingga memenuhi syurga ni. Dahsyat tak? Dahsyat. Tapi kita tadi saya sebut nama Nabi, berapa orang yang selawat? Berapa orang yang selawat? Kata sayang Nabi ya sayang kita. Kita ni tak tahulah sayang ke tidak dengan Nabi. Jadi saya nak minta di hujung-hujung masa ni ya, yang menonton tolong like, komen dan share Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, biar ada manfaat untuk kita dan untuk orang yang kita share. Ini juga jadi saham kita esok ni ya. Sebelum kita meninggal ni kita nak lihat nikmat. Mana tahu kita lihat nikmat itu asbab daripada kita share Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Pun termasuk sombong juga. Alah Ustaz sibuk apa suka kita orang? Kita orang nak share ke tak nak share ke? Tak, saya hanya bagi, bukanlah peringatan sangat, motivasi untuk dapatkan kebajikan itu je. Jadi kenapa wafat tak wafat tu? Ada ketika Allah Ta'ala, Nabi tak wafat lagi, Allah dah tunjuk azab itu yang diterima oleh orang kafir. Ada yang Nabi lihat esok ketika mereka disiksa dalam neraka kelak. Wallahu a'lam. Baik. Kita terpanggil ya untuk membawa
kita di studio ini dan juga anda di rumah untuk sama-sama melihat kembali catatan anda yang sudah pun dicatat bermula dari jam 6.50 pagi setelah kita baca surah Yasin tadi. Catatan kita, nota kita, pastikan apa yang kita tulis dan apa yang sudah tercatat di dalam buku catatan kita pada hari ini dapat kita jadikan sebagai pengajaran dan iktibar. Yang paling penting, ayuh seperti mana kata Ustaz tadi, sebarkan kepada sahabat-sahabat kita, semoga semuanya beroleh manfaat. Jangan lupa tag #Tanyalah Ustaz ya. Baik. Soalan di Facebook dari sahabat kita Al-Shal, katanya Assalamualaikum, merujuk pada petikan ayat 77. Fasbir, katanya, maka bersabarlah jika zaman Nabi Muhammad SAW mereka terkesan dari segi emosi dan disiksa tubuh badan kerana dakwah mereka. Bagaimana pula bentuk-bentuk cabaran kepada para pendakwah masa kini? Boleh Ustaz kongsikan? Terima kasih kepada sahabat kita dan saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Al-Syal, soalan-soalan semua soalan yang meruntun jiwa. Nanti penerbit kata Ustaz jawab soalan kan, Ustaz banyak teriak menangis begini kan. Itulah cerita jadi pendakwah ni dahsyat. Kita sama aja dai Azrin, saya muballigh, pendakwah, ya, penyampai, misionari. Kerja kita ni kerja yang sangat berisiko sebetulnya. Kerana macam Dai Azrin sebut tadi, kita rasa kita bagus ni sebab aib kita ditutup. Itu je, ya. Sedangkan Nabi Allah Adam dengan Sayyidah Hawa alaihi wassalam dalam syurga kerana pergi melampaui batasan, itu je. Disebut sebagai tarkul aula, meninggalkan keutamaan. Mereka tak buat dosa pun. Dan kalau sekali kita ingat dalam syurga, mana ada larangan, minta apa pun dapatlah, ya. Tapi ada di situ sempadan, jangan melampau. Apa berlaku ketika itu? Ketika mereka dah melangkah pergi, dilucutkan segala pakaian mereka lalu digantikan dengan tenunan-tenunan daripada dedaun-dedaun syurga yang membentuk kain lembaran. Guru kami cukup berhati-hati ketika menafsirkan ayat tersebut. Dia kata, kamu jangan jadi Banu Israel yang suka mengaibkan para Nabi dan Rasul. Ya, menyatakan mereka telanjang bogel dalam syurga lalu diambil dedaun-dedaun pokok dan menutupi kemaluan mereka. Tak, jawapannya salah. Jangan mengaibkan para anbiya mursalin. Termasuklah moyang kita Adam dan Hawa atau Adam and Eve, peace be upon both of them, kan. Sebenarnya digantikan dengan kain yang datang daripada syurga, tamthilan kepada ayat itu, kena baca betul-betul, ya. Dan pada waktu itu pun mereka rasa malu sangat-sangat dah, ya. Nabi Adam yang segak, ya, handsome dengan hiasan jubah bertatahkan belian permata yakut, habislah. Dah tinggal rida, izar, iaitu kain yang dipakai atas pusat hingga meliputi bawah lutut, dan rida, selendang. Sayyidah Hawa habirah semua mahkota, ya, cantik hiasan kalung-kalungnya, habirah, ya. Yang tinggal hanyalah kerudung ataupun telekung, ya, pakaian yang menutup aurat sekadarnya. Jadi kita begitu sebenarnya, ya. Jadi pendakwah ni cabaran hari ini, dulu sakit emosi, sakit fizikal. Hari ini pun serupa aja pun. Ada sakit emosi, ada sakit fizikal. Kita kat Malaysia ni alhamdulillah. Tempat lain ada yang dipenjarakan pendakwah, ya. Ada yang kena gam. Jadi ada seninya yang kita kena telusuri. Apa yang kita sampaikan, Dai Azrin dan semua, tak semua orang suka pun, ya. Tapi ini tugas kita, ya. Seni penyampaian itu. Ada ketika kena lembut. Walau di hadapan itu si gasar yang perlakuannya kasar seperti Firaun, idhaba ila Firaun, kamu dua orang ni pergilah kat Firaun. Aqula lahu qawlan layyina, maka kamu cakap dengan dia guna bahasa yang lembut-lembut. Allahu akbar. Si sombong itu disuruh Nabi Musa kalimullah dengan Nabi Allah Harun alaihi wassalam pergi cakap lembut-lembut. Sebab apa? Allah bagi tahu kat Nabi, lau kunta, kalau engkau ini, kan, keras, mereka akan tinggalkan engkau. Yang paling penting ialah mad'u, kalian semua, jomlah. Kalau kami salah dalam menyampaikan, tegurlah kami kerana pertama kami bukan maksum dan hanya saja
keaiban kami ditutup. Wallahu a'lam. Bukan maksum tetapi keaiban itu ditutup saya. Baik, soalan seterusnya di Facebook juga dari sahabat kita Izzara Zulaikha. Assalamualaikum. Ayat ke-78. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kaum musyrik yang menerima baginda yang meminta baginda agar diberikan mukjizat seperti rasul-rasul terdahulu. Sedangkan mukjizat Al-Quran di depan mata mereka. Mereka tidak menghargai. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Izzara Zulaikha atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz. Terima kasih, Masya Allah, Tabarakallah. Bagus sangat soalan yang ke-78 ini. Ayat dia lah. Ayat 78. Jadi Izzara Zulaikha. Ya, mereka musyrikin ya sangat-sangat melampau. Hingga mereka pernah minta kepada Nabi berdoa agar Jabal Qubais itu atau Jabal Abi Qubais itu ditukar menjadi emas. Baru kami akan beriman. Tapi Jibril turun bagi tahu Nabi, Allah boleh buat apa saja. Idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi ingat wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kali ini kata Jibril, Allah berfirman, jika puak musyrikin ini, ya umatmu ini, setelah Allah tukarkan bukit ini, Jabal Abi Qubais ini, menjadi emas keseluruhannya, jika mereka tetap ingkar, tidak mahu menyembah Allah, nantikan azab yang Allah tak pernah azab kaum sebelum ini. Nampak? Jadi ini perangai orang yang tak dapat tidak kita kena lalui, kena tempuhi. Cuma amaran ataupun inzar mesti kita kena bagi. Sebab tu datang nazir, pemberi peringatan, ya. Dia kena bagi tahu, jangan minta melampau. Nanti kalau kamu tak ikut, azab yang datang, bahasa utara kata makan tak habis kot. Wallahu. Baik. Ada lagi Ustaz nak kongsikan kepada kita? Saya pasti. Tetapi kita beruang dulu Ustaz untuk kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dipertemukan, dan memang pada hari ini emosi datang bersama dengan soalan-soalan yang diberikan oleh penonton-penonton. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dr. Azrin. Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Ya, Kak Iyat. Silakan soalan Kak Iyat. Terima kasih Dr. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Iyat. Alhamdulillah Kak Iyat. Alhamdulillah. Kak Iyat ni sebenarnya nak tanya, tapi bila Ustaz ulas tentang cabaran pendakwah, kadang Kak Iyat sedih sebab tengok pendakwah sendiri antara Ustaz bersama Ustaz tu sering pun ada pendapat yang bertelagah. Dan kita tahu dalam Islam kita dibenarkan berdebat, tapi berdebat berilmu lah Ustaz. Tapi kadang kita kata inilah cabarannya Ustaz kan. Tapi soalan Kak Iyat ni nak menjentuh tentang ayat 78 ialah tentang mukjizat Ustaz. Adakah mukjizat itu sebenarnya Allah turunkan kepada Rasul-Rasul untuk menampung kelemahan dalam dakwah bagi menyampaikan, kata nak menangkis serangan-serangan daripada yang menentang Rasul-Rasul tu. Dan Kak Iyat juga nak minta Ustaz ulaskan apa beza karomah pada yang dikurniakan pada wali-wali Allah. Adakah karomah tu Ustaz? Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua perkara aneh yang disebutkan, mukjizat dan karamah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya Karim. Kak Iyat, jawapan insya-Allah. Pertama ialah ustaz sama-sama ustaz ke, pendakwah sama-sama pendakwah ke, tak kisah pun manusia Kak Iyat. Mereka bukan malaikat, ya. Mereka bukan nabi, bukan rasul, bukan. Mereka lay person, ya. Jadi kita orang awam ni kena terimalah keberadaan lay person itu dengan izin, ya. Dan saya pun bukan tak pernah ada ujian itu. Cerita terus terang, ya. Hampir terjerumus dalam pertikaian antara ahli agama. Di situlah pentingnya penasihat. Ya.
25%. Allahu akbar. Bukan. Sebut tu pun sebab lagi kan. Dia 25% tu yang haru birunya. Saya satu ketika hampir faikan saman kepada seorang juga, ya. Tapi yang menasihat saya itu adalah kekanda saya, seorang peguam hebat, ya. Dia kata, "Ustaz, abang nasihat Ustaz satu je. Ustaz mungkin puas hati, kita saman dia, Ustaz mungkin menang, juta-juta menang. Tapi satu abang pesan dengan Ustaz, ketika itu ada netizen akan menyebut, inikah nilai agama yang ditunjulkan kepada umat oleh ahli-ahli agama." Saya terus tarik handbrake, tekan leg brake, semua brake saya tekan. Saya kata, cukup kita takat ni je abang, tapi jika dia melampau, maka tindakan seterusnya kita ambil lah. Tapi kita tengok dia pun sedar kot mungkin, ya. Dan kita pun mau sedarlah, ya, kerana kita contoh kepada masyarakat. Selama mana keaiban kita tidak dibuka, astaghfirullah. Allahumma astur uyubana bisutrikal jamil. Kedua, Kak bukanlah mukjizat itu bukanlah untuk menampung kelemahan Rasul, tak. Mukjizat itu Rasul ni, Kak Yat dan semua, diutuskan dengan kesempurnaan. Tak ada Rasul yang buta, tak ada. Rasul yang cacat, yang gagap, tak ada. Jangan gunakan ayat doa Nabi Allah Musa, Rabbi syrah li sadri, itu dia kelu lidah dia gagap, dia cakap terletak. Ingatlah, jangan mengaibkan Rasul yang tidak pernah diaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Kita siapa? Tapi mukjizat itu ialah menunjukkan kelebihan luar biasa yang Allah beri, bukti bahawa ini utusan Allah. Dia minta jadi. Dia doa makbul, contoh gitu. Seterusnya, dia ada beberapa perkara ajaib lah. Untuk para anbiya mursalin disebut mukjizat, ya. Untuk para golongan ahli keluarga Nabi, para sahabat dan sebagainya disebut apa dia? Karamah. Untuk golongan tabi'in, orang salih apa semua yang luar biasa ni disebut ma'unah, pertolongan Allah. Karamah tu kemuliaan daripada Allah, ya. Ada juga yang anak-anak kecil, contohnya pada zaman Nabi Allah Yusuf AS, budak dalam buaya bercakap. Dan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam juga pernah dikurniakan irkhas, iaitu berbicara ketika kecil. Ni last but not least, ni jangan. Yang ni jangan. Yang kelima ni jangan. Nama dia apa? Istidraj. Luar biasa, hebat, nampak dahsyat. Tapi tujuannya, dia itu ingin sesat, dia nak sesatkan dirinya. Ya, dia minta di kesesatan padanya, Allah kabul. Sesatlah kau. Ya. Contohlah orang tu derhaka pada mak ayah. Senang cakap lah. Contoh paling mudah. Derhaka pada mak ayah. Buang mak ayah. Tak peduli mak ayah lagi. Dia kata, saya sihat dah. Elok tak ada sakit apa pun. Menega pun bagus. Untung berbilion-bilion, trilion. Dia kata. Tak ada kudir walaupun satu pun. Orang hormat saya apa semua. Tapi ingat, selama aibmu belum dibuka. Ya. Tu pun jangan kelang kelibut dah. Ya. Jangan. Jadi, janganlah. Jadi yang last tu yang paling kita takut. Istidraj itu. Lalu kita doa, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, dari awal tadi sehingga ke hujung ini kita dah terbangkan perbincangan kita elok. Membawa penonton-penonton bersama dengan kita untuk mendengar perkongsian ini sebaik mungkin, dan kita pun telah sampai mendarat ke destinasi yang cuba kita perolehi pada pagi ini, iaitu mendapatkan konklusi daripada perbincangan kita. Daripada ayat ke-76, 77 dan 78, saya minta Ustaz berikan 3 pengajaran ayat kepada penonton-penonton semua sebagai nota penting perbincangan kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama pengajaran, walaupun cerita tentang disuruh masuk ke dalam neraka jahanam, pengajaran yang pertama, malaikat yang Allah ciptakan dengan akal, kepintaran, mereka heran manusia juga ada akal. Kenapalah kamu takabur? Kamu tak boleh guna akal itu untuk kamu berfikir secara norma kamu makhluk Allah. Itu sebenarnya. Ya, sedih malaikat ketika malaikat kata fabi samathwal mutakabbirin. Kamu ni takabur dulu, inilah tempat kembali yang seburuk-buruknya kepada kamu. Jadi yang pertama, macam mana nak buat? Jadi hamba Allah yang tawaduk, senantiasa tunduk patuh dengan Allah, dan jangan sekali-kali lawan hujah Allah walau keadaan kita level ilmu tinggi selangit manapun.
Yang kedua, pada ayat yang ke-6 yang ke-77, kita ni hidup ada satu resepi ubat yang cukup dahsyat, itulah sabar. Ya. Fasbir, sabarlah, inna wa'adallahi haqq, janji Allah benar. Dalam surah Yusuf, Allah pujuk Nabi Allah Yusuf dan Nabi Allah Yusuf pujuk diri dia. Fasabrun jamil. Sabar itu cantik, indah. Jangan jadi orang tak sabar. Orang yang menang ni sebenarnya orang yang boleh tahan marahnya, iaitulah orang itu sabar. Sabar ni tahan emosi dia. Yang ketiga, kita ni ada panduan. Orang dulu-dulu ada panduan, kita pun ada panduan. Allah tak pernah zalim. Jadi bawa kenderaan, yang ketiga, ada 3 cermin sekurang-kurangnya. Kadang-kadang orang bubuh lebih. Dalam kereta pandang belakang, sisi kanan nampak belakang, sisi kiri pun nampak belakang. Ada setengah orang dia pasang lagi reverse camera ataupun back punya kamera. Tujuannya apa? Tengoklah peristiwa-peristiwa lalu dan jangan ulang di zaman ini. Itulah 3 kesimpulan yang terbaik mudah-mudahan. Dan untuk diri saya dan semua, perkara yang berlalu itu namanya sejarah. Tampaknya tidak akan adalah hari ini, tetapi jadikan sejarah itu sebagai pengubah hidupmu agar menjadi mukmin yang disebut Nabi, hari ini lebih baik dari semalam dan hari besoknya lebih cemerlang dari hari ini. Wallahu a'lam. Baik, 3 yang kita dapat sedang penonton. Yang pertama, jangan takabur, tawaduk dalam kehidupan. Yang kedua, sabar, janji Allah itu benar. Dan yang ketiga, jangan ulangi kesilapan yang sama dan pastikan kita merenung kembali bahagian belakang pada sisi kehidupan kita supaya dapat memperbaiki masa hadapan. Ustaz, silakan dengan doa penutup. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Hanya saja Engkau yang namanya Ya Sattar, wahai yang maha menutup. Kami mohon padamu, Ya Sattar al-uyub, ustur uyubana bisutrikal jamil. Wahai Tuhan yang maha menutupi segala keaiban, tutuplah aib hamba-Mu ini dengan sebaik-baik tutupan, Ya Allah. Amin, Ya Allah, ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami yang telah lahirkan kami, besarkan kami, Ya Allah. Dari telapak kaki sebesarnya 2 jari hingga kami sedewasa ini. Amin. Ampunkan mereka seampun-ampunnya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Allahumma arhamna bihurmatil Quran. Ya Allah, kasihkan kami, sayangkan kami dengan kehormatan Quran ini, Ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Rozi dan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton yang bersama dengan kita. Jangan lupa esok kita teruskan pengajian kita dalam bidang tafsir ini, iaitu tafsir dan taranum pada esok hari. Tetap bersama dengan kami. Gandingan pada hari ini dengan surah Ghafir ayat ke-79 hingga ayat ke-81 pada tanggal 13 Februari 2022. Jadi sedang penonton, ayo kita tangguhkan perbincangan dan pengajian kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asri. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas lalu sikit.